wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik yang baru. Tapi sebelum tu, Ustaz nak bagi tahu mengenai subjek yang kita dah belajar minggu lepas, mengenai tajuk amalan budaya bahasa. Di situ Ustaz dia bagi tahu pasal pengenalan amalan berbudi bahasa, dalil, ciri orang berbudi, kesan baik dan buruk berbudi bahasa, penerangan berbudi, amalan budi bahasa, dan juga contoh kisah dan teladan. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk bab 2. Okey. Yang bertajuk menghargai masa. Menghargai masa. Okey. Sini kita ada pengenalan dia. Yang mana menghargai maksud memberi atau menentukan harga, nilai atau menghormati dan menganggap penting. Okay. Masa pula ialah waktu atau zaman yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan. Okay. Waktu, masa ni senang je. Cuba korang semua tengok dekat tangan korang ada apa? Ada jam kan? Okay. Jam tu adalah masa. Okey, maksud dekat sini, menghargai masa adalah salah satu sifat atau amalan memberikan nilai tinggi kepada masa. Maknanya korang buat satu perkara tu penting pada masa tu. Itu adalah menghargai masa. Okey. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-As yang surah Al-As, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul azim. Maksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan berpesan kepada ibu bapa. Okay. Itu dia. Terus kita akan masuk kepada cara menghargai masa. Dekat sini ada satu poin yang kuat untuk korang, iaitu menghargai masa dengan melakukan perkara yang berfaedah, seperti membaca Al-Quran, membersihkan rumah, beriadah dan sebagainya lah. Okay. Maknanya korang buat satu perkara tu, kira korang buat tapi korang dapat faedah juga. Macam tu lah. Macam baca Al-Quran, korang baca dapat pahala, Allah suka. Sama lah semua. Macam membersihkan rumah. Kalau macam merompak ke, membunuh, merokok, itu semua sangat tak berfaedah dan memudaratkan diri. Okay. Seterusnya, kita akan masuk kepada kebaikan menghargai masa. Kebaikan menjaga masa. Yang pertama, kerja dapat diselesaikan ikut masa yang ditetapkan. Okay. Maknanya kat sini, bila korang betul-betul jaga masa korang, semua kerja korang yang korang ada, korang akan buat dengan masa yang tepat, dalam masa yang tepat. Yang kedua, kita ada sentiasa peroleh hasil yang baik dan cemerlang. Kalau korang tengok kan, pernah tak korang sekali buat satu perkara tu, iaitu korang jaga masa korang, end up benda tu berhasil. Lepas tu dia punya
keputusan dia tu cemerlang. Contoh, macam korang periksa kan, malam tu korang refresh, korang belajar apa untuk esok keluar exam. Lepas tu korang boleh jawab pula esok. Esoknya korang boleh jawab semua soalan tu. Maknanya apa? Maknanya korang ni pandai menjaga masa. Okay. Yang ketiga, kita ada hidup berjaya dan menjadi contoh kepada orang lain. Okay. Kalau kau nampak orang-orang yang kat luar sana yang pekot ke apa ke, yang macam bos-bos semua tu, itu semua diorang menjaga masa. Diorang menjaga masa. Sebab tu diorang boleh dapat kerja yang bagus-bagus. Okay. Yang keempat, dapat mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okay. Macam tadi saya cakap lah, macam merogol ke, merompak ke, kacau kawan ke, bully ke, itu semua tak faedah. Semua tu datang benda buruk pula diri kita sendiri kan. Okay. Dan last sekali, kita ada kepentingan menjaga masa bagi seorang murid. Untuk korang lah mana pelajar yang menjaga masa, kepentingan. Pertama, boleh mengatasi masalah dalam pengumpulan maklumat dan ilmu pengetahuan. Andai kata korang ada masalah untuk belajar ke apa ke, untuk mengetahui apa-apa sebarang ilmu, kalau korang menjaga masa, korang akan dapat mengatasi. Maknanya korang dah tak ada dah masalah-masalah untuk tak tahu ke apa ke. Bila korang jaga masa, korang akan tahu semua. Korang akan boleh ambil tahu semua. Yang kedua, menjadikan pelajar lebih berdisiplin dalam melaksanakan tugasan. Untuk korang, macam korang menjaga masa kan, korang dah bagi kan, dalam satu hari tu dekat sekolah bagi kerja sekolah. Lepas tu korang bahagi kan, mengikut masa yang ditetapkan, supaya semua tugasan tu boleh melaksanakan dengan cemerlang lah. Jika korang menjaga masa. Yang ketiga, meningkatkan daya pemikiran semasa belajar dan selepas belajar. Maknanya korang kalau menjaga masa ni, efek dia, korang punya daya ingatan tu kuat. Kuat dalam belajar tu lah. Semasa belajar dengan selepas. Maknanya lepas korang dah belajar, korang masih ingat lagi apa yang korang belajar. Yang terakhir, merubah dan mengatur gaya hidup ke arah yang lebih baik. Macam saya cakap tadi, yang hidup berjaya dan menjadi contoh kepada orang lain tu, sama je konsep dia. Okey lah. So, kelas kita setakat ini saja. Yang buruk datang kepada saya, yang baik datang kepada Allah SWT. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Okey, baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.